si awan petang, berarak di celah pepohon cemara, memanis kalam sebelum membentang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kumpulan kami akan melaksanakan pembentangan bagi kursus BMMP 3013 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Nama pensyarah Puan Rosita binti Haji Omar. Baik, ahli kumpulan terdiri daripada Nur Izzah Umairah binti Mokhtar, Nur Aina binti Roslan dan saya Nurul Izzati binti Saleh. Baik, soalannya ialah bina sebuah video pendek menggunakan aplikasi yang sesuai untuk menjelaskan cara pengeluaran satu daripada bunyi vokal atau konsonan dalam bahasa Melayu. Baik, kita mulakan dengan struktur raja alat-alat artikulasi. Kalau dilihat pada gambar raja ini, ada gusi, bibir atas, gigi, bibir bawah, lidah pula terbahagi kepada hujung lidah, hadapan lidah, tengah lidah, belakang lidah, akar lidah. Kemudian ada pita suara, epiglottis, anak tekak, lelangit lembut, rongga mulut, lelangit keras dan rongga hidung. Baik, kami memilih untuk menghasilkan cara pengeluaran bunyi vokal hadapan. Baiklah, sebelum kita pergi secara lebih mendalam, kita kenali dulu apa itu vokal. Vokal ni merupakan bunyi-bunyi suara yang terhasil apabila udara keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa ada sebarang sekatan ataupun gangguan. Baik, yang kedua, sifat vokal ni ditentukan oleh lidah dan keadaan bibir. Kalau lidah ni kedudukannya sama ada tinggi ataupun rendah, manakala keadaan bibir sama ada hampa atau bunda. Kalau hampa, kalau bunda. Baik, seterusnya keratan rentas lidah. Keratan rentas lidah ni terbahagi kepada 3. Ada depan, ada tengah, ada belakang. Namun demikian, dalam pembentangan ini kami hanya memfokuskan pada bahagian depan, iaitu vokal hadapan. Okey, yang pertama, vokal hadapan sempit I. Yang kedua, vokal hadapan separuh sempit E. Dan yang ketiga, vokal hadapan separuh luas E. Yang keempat, vokal hadapan luas A. Baik, yang seterusnya, seperti yang saya sebutkan tadi, vokal hadapan terbahagi kepada 4. Baik, dalam bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu, kita tak sebut sesuatu vokal tu berdasarkan namanya, tetapi kita sebut berdasarkan bunyinya. Yang pertama, vokal I disebut sebagai I. Vokal I pula terbahagi kepada 2 sebutan. Yang pertama, E. Yang kedua, E. Manakala vokal A disebut sebagai A. Baik, saya akan meneruskan dengan cara pengeluaran bunyi ataupun cara sebutan vokal hadapan sempit I. Saya ulang, I. Baiklah, ini merupakan gambar rajah alat artikulasi semasa penghasilan vokal hadapan sempit I. Kalau kita tengok dekat situ, ada pergerakan aliran udara daripada rongga tekak keluar melalui rongga mulut. Jadi, untuk menyebabkan pergerakan udara itu tanpa ada sebarang sekatan, lelangit lembut dinaikkan. Kemudian bibir dihamparkan. Jadi, sebutannya I. I. Baik, ini merupakan penerangan yang lebih mendalam mengenai cara penghasilan bunyi vokal hadapan sempit I. Yang pertama, hujung lidah dinaikkan ke bahagian yang paling tinggi, iaitu ke arah gigi gusi tetapi tidak menyentuh gigi gusi. Yang kedua, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan rapat ke rongga tekak supaya udara ni dapat keluar tanpa ada sekatan ataupun gangguan. Yang ketiga, pita suara direnggangkan dan bergetar. Baik, dalam konteks ini,
Jika pita suara itu bergetar, maka yang terhasilnya ialah bunyi bersuara. Yang keempat, bibir dalam keadaan terhampar. Cara sebutan I. I merupakan contoh perkataan bagi bunyi vokal hadapan sempit I. Baik, berdasarkan jadual ini, kita dapat lihat bunyi vokal ni boleh terbahagi kepada 3, iaitu pada bahagian awal perkataan, bahagian tengah perkataan dan akhir perkataan. Pada bahagian awal perkataan, contohnya ialah ikan, insang, inai, intelek, istighfar. Pada bahagian tengah perkataan, lidah, pendidikan, keris, naik, sakit. Pada bahagian akhir perkataan, sanitasi, informasi, transkripsi, globalisasi, hari. Kita teruskan dengan penghasilan bunyi vokal hadapan separuh sempit E. Ini merupakan gambar rajah alat artikulasi semasa penghasilan vokal hadapan separuh sempit E. Sama juga ada pergerakan ataupun aliran udara daripada rongga tekak keluar melalui rongga mulut. Untuk menyebabkan aliran udara itu keluar, maka lelangit lembut dinaikkan untuk tiada halangan atau sekatan. Seterusnya, bibir mesti dalam keadaan terhampar. Baiklah, ini merupakan penerangan yang mendalam mengenai cara penghasilan bunyi vokal hadapan separuh sempit E. Yang pertama, hujung lidah diturunkan 1/3 daripada kedudukan vokal depan sempit. Berbalik pada vokal hadapan sempit I, lidah kan dinaikkan ke arah yang paling tinggi. Tapi untuk menghasilkan bunyi vokal hadapan separuh sempit E, lidah diturunkan 1/3 daripada kedudukan yang tadi. Yang kedua, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan rapat ke dinding tekak supaya udara ni dapat keluar, supaya tak ada halangan atau sekatan. Yang ketiga, pita suara direnggangkan dan bergetar. Sama juga kalau pita suara bergetar, maka terhasillah bunyi bersuara. Yang seterusnya, bibir dalam keadaan terhampar. Okey, cara menyebutnya ialah Okey, ini merupakan contoh perkataan bagi bunyi vokal hadapan separuh sempit E. Pada bahagian awal perkataan, emak, engkau, erti, empuk, entah. Pada tengah perkataan, keluar, betik, cermin, lentik, kategori. Yang pada bahagian akhir perkataan, nasionalisme, patriotisme, mekanisme, autisme, animisme. Seterusnya, saya Eza akan menerangkan vokal depan separuh luas A. Jadi, dalam video ini saya akan membincangkan vokal depan separuh luas A yang dilambangi abjad fonetik antarabangsa, dan saya akan menerangkan 4 perkara penting, iaitu deskripsi, fonetik dan lambang. Yang kedua, lokasi vokal depan separuh luas A. Yang ketiga, daerah dan cara sebutan. Dan keempat, contoh perkataan. Yang pertama, deskripsi vokal depan separuh luas A. Okey, apa itu vokal depan separuh luas? Vokal depan separuh luas ialah sejenis vokal yang terdapat dalam sebilangan bahasa lisan. Ketinggian vokalnya adalah separuh luas, iaitu lidah terletak di tengah-tengah jarak antara vokal separuh sempit dan vokal luas. Vokal ini adalah tidak bundar, di mana keadaan bibir tidak dibundarkan. Lambang yang digunakan dalam carta IPA iaitu International Phonetic Alphabet ialah berbentuk seperti dalam raja berikut. Untuk lokasi vokal depan separuh luas A dalam carta IPA, anda boleh lihat pada kawasan yang berwarna merah yang berbunyi A.
Seterusnya, saya akan menunjukkan daerah sebutan bagi vokal depan separuh luas A. Daerah sebutan yang terdapat dalam vokal ini dapat dilihat pada bibir. Hal ini kerana bibir memainkan peranan penting untuk menghasilkan sesuatu vokal sama ada ia dibundarkan atau dihamparkan. Bagi menghasilkan vokal depan separuh luas A ini, bibir dalam keadaan hampar. Berikut merupakan daerah sebutan bagi vokal depan separuh luas A atau dikenali lapang yang telah ditandai dengan bulatan berwarna merah melalui laring, faring dan pita suara. Ini merupakan gambar rajah kedudukan alat-alat artikulasi semasa penghasilan bunyi vokal depan separuh luas A. Dalam rajah ini terdapat pergerakan atau aliran udara daripada rongga tekak keluar melalui rongga mulut. Apabila aliran udara itu keluar, maka lelangit lembut dan anak tekak perlu dinaikkan supaya tiada halangan atau sekatan. Bibir mesti dalam keadaan terhampar dan hadapan lidah perlu dinaikkan. Okey, ini adalah keterangan yang lebih mendalam tentang cara penghasilan bunyi vokal depan separuh luas A. Yang pertama, hujung lidah diturunkan 1/3 daripada kedudukan vokal depan separuh sempit. Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi. Lelangit lembut atau anak tekak dinaikkan rapat ke dinding rongga tekak supaya udara keluar melalui mulut dan menutupi rongga hidung. Dan yang keempat, udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. Seterusnya, pita suara diregangkan dan bergetar. Dan bunyi yang akan terhasil ialah bunyi bersuara. Contoh bila kita sebut A, pita suara akan bergetar dan bibir dalam keadaan terhampar. Contoh-contoh perkataan dalam bahasa Melayu yang mengandungi vokal depan separuh luas A yang berada di awal perkataan, di tengah perkataan dan di akhir perkataan. Contoh pada awal perkataan ialah elok, enak, apple dan ekor. Jadi vokal depan separuh luas yang berada di depan ni perlu dilambangi dengan objek fonetik yang berbentuk tiga terbalik tu. Contoh perkataan di tengah pula, belik, feri, ceri dan jeti. Dan contoh perkataan di akhir ialah tauge, tempe dan sate. Saya Nur Aina binti Roslan dan saya akan membentangkan tentang vokal hadapan luas A. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang vokal depan luas atau lapang A. Cara membunyikan vokal depan A ialah, yang pertama, bibir haruslah dalam keadaan terhampar. Yang kedua, hujung lidah pula haruslah diturunkan serendah mungkin. Jadi, kalau kita semua perasan, bila kita sebut vokal A, lidah kita akan diturunkan serendah mungkin. Jadi, yang ketiga, anak tekak dan langit lembut akan dinaikkan bagi menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Jadi yang keempat, udara dari paru-paru akan keluar melalui rongga mulut lah, sebab tadi anak tekak dan langit lembut dah tutup rongga hidung. Jadi bila kita sebut A, udara tak akan keluar melalui hidung, jadi tapi dia akan keluar melalui mulut. Dan yang kelima, pita suara digetarkan. Okey. Seterusnya, ini merupakan kedudukan alat-alat artikulasi semasa menghasilkan vokal hadapan luas A. Kita tengok yang garis putus-putus ni merupakan aliran udara. Okey, mula-mula kita tengok kat sini, pita suara digetarkan. Yang kedua, lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menyekat aliran udara ni dan akan masuk ke rongga mulut. Jadi dia akan masuk ke rongga hidung. Ini yang menyekatnya. Okey, dan yang ni hadapan lidah dinaikkan. Seterusnya, ini merupakan contoh perkataan. Contoh perkataan untuk vokal A yang berada di awal perkataan ialah adik, awan, akal. Contoh perkataan yang
vokal A ni berada di tengah seperti beras, calak dan kalau. Bagi vokal A yang ada di akhir perkataan, kita ada kaya, nama, apa dan banyak lagi. Macam yang kaya ni pun dia boleh menjadi kat depan juga sebab kita tengok ada ka, ya, nama, apa, tu boleh jadi kat depan awal juga. Jadi tapi kita ambil yang akhir. Okay, ini merupakan keadaan bibir semasa menghasilkan vokal A. Jadi bibir dihamparkan. Di pembentangan ini, kami juga akan menganalisis vokal depan sempit I, vokal depan separuh sempit E, vokal depan separuh luas E dan vokal depan A dalam lagu Ikan Kekek Mak Iloi Iloi. Mari kita dengar lagu ini terlebih dahulu. Ikan kekek mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai, nanti adik mak iloi iloi pulang bersama mak ilai ilai. Tenang-tenang air di laut, sampan boleh mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, budi yang baik rasa dijunjung. Ikan kekek mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai, nanti adik mak iloi iloi pulang bersama mak ilai ilai. Dari mana burung melayang, dari payah turun ke padi, dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Baiklah, berdasarkan video tadi iaitu berkaitan lagu kanak-kanak iaitu lagu Ikan Kekek Mak Iloi Iloi, kami mengambil perkataan-perkataan daripada liriknya untuk dianalisis. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan analisis vokal hadapan sempit I daripada lirik lagu. Baik, yang pertama, hanya terdapat satu perkataan yang menggunakan vokal hadapan sempit I pada bahagian awal perkataan, iaitu ikan. Seterusnya, contoh perkataan bagi vokal hadapan sempit I, iaitu pada bahagian tengah perkataan, ialah adik, air, mudik, baik, dijunjung. Baik, pada bahagian akhir perkataan, hati, budi, nanti, dari, padi. Baiklah, ini pula merupakan analisis vokal hadapan separuh sempit E daripada lirik lagu Ikan Kekek Mak Iloi Iloi. Baiklah, setelah dianalisis, kami dapati tiada perkataan yang menggunakan vokal hadapan separuh sempit pada bahagian awal perkataan. Maka saya teruskan vokal hadapan separuh sempit E pada tengah perkataan. Yang pertama, gelama. Yang kedua, tenang. Yang ketiga, terkenang. Yang keempat, menyebut. Yang kelima, bersama. Yang keenam, melayang. Baiklah, pada bahagian akhir perkataan pula, kami hanya menjumpa satu perkataan yang diakhiri dengan vokal hadapan separuh sempit E, iaitu perkataan ke. Dalam lirik lagu Ikan Kekek Mak Iloi Iloi ini, saya dapati terdapat vokal depan separuh luas E dalam lirik lagu tersebut yang berada di tengah-tengah perkataan. Contohnya kekek dan golek. Seterusnya, ini merupakan analisis vokal hadapan luas A dalam lagu kanak-kanak Ikan Kekek. Jadi, yang pertama, vokal A di awal perkataan. Seperti lirik, nanti adik mak iloi iloi. Adik ni, terdapat huruf A. Vokal A di hadapan adik. Jadi, yang contoh yang kedua, tenang-tenang air di laut. Jadi, air. A tu ada vokal A di awal perkataan. Seterusnya,
Ini pula vokal A di tengah perkataan. Vokal A di tengah perkataan, kita tengok ada lirik ikan kekek mak iloi iloi. Jadi ikan kekek mak. Mak tu kita ada huruf vokal A di tengah perkataan. Kita tengok kat sini. Okey. Yang contoh yang kedua, dari payah turun ke padi. Jadi payah kita ada huruf kita ada vokal A di tengah perkataan. Padi pun boleh menjadi contoh vokal A di tengah perkataan. Begitu juga dengan dari, kita ada ikan. Banyak contoh untuk vokal A di tengah perkataan. Jadi seterusnya, ini contoh vokal A di akhir perkataan dalam lagu ikan kekek tadi. Kita ada ikan gelama mak ilai ilai. Ikan gelama. Tengok A dia, vokal A dia berada di akhir perkataan. Yang terakhir, lirik yang terakhir, contoh yang terakhir ialah budi yang baik, rasa dijunjung. Jadi rasa ada vokal A di belakang. Seterusnya, berdasarkan pembentangan ini, dapatlah dibuat satu kesimpulan bahawa alat-alat artikulasi atau organ-organ yang berfungsi di dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita seharian untuk berinteraksi antara individu dengan individu yang lain. Bukan itu sahaja, untuk menghasilkan pengeluaran bunyi vokal dalam bahasa Melayu, kita perlu mengambil kira tentang keadaan pita suara bagi menentukan sama ada bunyi itu bersuara ataupun tidak, serta mengetahui tentang alat dan daerah artikulasi yang diperlukan semasa pengeluaran bunyi ini. Dengan cara ini, kita akan tahu bunyi apakah yang didengar oleh kita. Dalam video ini juga kami perlihatkan rujukan yang telah kami gunakan dalam menghasilkan video mengenai vokal depan. Bagi mengakhiri pembentangan ini, saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh dia timpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian, terima kasih.